Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Shadaqallahul azim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli alaihi wa sallim. Alhamdulillah, semua alhamdulillah. Banyak-banyak syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Hari ini Allah izinkan saya untuk bertemu dengan tuan-tuan puan-puan yang dirahmati Allah, utamanya adik-adik daripada madrasah mana? Madrasah Ibnu Sina. Semua pandai sains ni? Ibnu Sina. Syukur banyak-banyak pada Allah sekali lagi. Dan alhamdulillah, nampak sangat memberansangkan kehadiran. Minta maaf kalau saya akan hanya berarah ke sini, sebab saya seprogram dengan muslimat. Okay, baik, kita mulakan hari ini. Saya ingat saya nak baca petikan ayat Al-Quran Al-Karim. InsyaAllah saya akan baca daripada surah Al-Baqarah ayat 83. Semua dah hafal? Dah. Sila sambung ayat ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mithaqa bani Israil la ta'buduna illa Allah لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. Sambung. Sambung. Malu sebenarnya. Dia malu, Alhamdulillah. Ibu-ibu yang mulia, tuan-tuan yang rahmati Allah, yang dikasihi Allah, alhamdulillah, syukur Allah pilih kita untuk hadir pada hari ini. Dan saya bukanlah orang yang pandai untuk bercakap di hadapan tuan-tuan dan puan-puan, tapi kita niat untuk berkongsi. Kalau tunggu pandai, bila kita tahu kita pandai. Dan saya bukanlah orang yang sempurna untuk duduk di hadapan ini, tapi dalam proses untuk berusaha menjadi sempurna. Dan kita bukanlah orang yang pandai, tapi kita dalam proses untuk menjadi pandai. Dan kita bukanlah orang yang baik. Kadang-kadang bila kita nasihat orang, kau dah jadi baik, jawab begini, aku memang belum baik, tapi dalam proses nak jadi baik. Baru nak cakap sikit pasal agama, kata kau dah jadi ustaz, kau dah jadi ustazah. Aku belum jadi ustazah, tapi dalam proses nak jadi ustazah. InsyaAllah. Semua sihat ke? Apa nama surau ni? Nama surau apa?
Al-Hidayah. InsyaAllah, mudah-mudahan semua dapat hidayah hari ini. Ibu-ibu yang mulia dirahmati Allah, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala, saya nampak hebat. Perempuan ramai, yang lelaki pun ramai. Syukur Alhamdulillah. Biasa mana-mana pergi, perempuan ramai, lelaki kurang. Tahniah saya ucapkan kepada orang kat sini, sebab lelaki dia sangat suka pergi menuntut ilmu, Masya Allah. Alhamdulillah. Adik-adik yang dikasihi Allah, ibu-ibu yang dirahmati Allah, di hadapan saya ni ada ibu, ada bapa, ada anak-anak. Semua ada. Semua lapisan ada. Anak-anak ada. Kena cari ilmu dan kena belajar macam mana nak masuk syurga atas sebab untuk menjadi anak yang soleh. Ibu bapa pun kena belajar macam mana tak nak masuk neraka kerana silap mendidik anak-anak. Terutamanya orang lelaki. Kalau tidak, Allah tidak akan pesan dalam Al-Quran, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang lelaki yang beriman, jagalah diri kamu, keluarga kamu daripada api neraka. Jadi sebab itu tugas mencari ilmu ni berat sebenarnya untuk lelaki dan perempuan, khusus lagi kepada orang lelaki. Sebab orang-orang yang di bawah jajahan dia, anak perempuannya, isterinya, semuanya akan dipertanggungjawabkan atas dia. Untuk apa? Fardu ainnya, ilmunya. Isteri tak tahu ambil wuduk, Allah tak tanya ustazah, Allah akan tanya suaminya. Berapa tahun kau kahwin? 20 tahun sampai sekarang isteri kau ambil wuduk salah. Pernah terfikir tak? Berapa tahun kahwin tapi sampai sekarang isteri kau solat tak betul, tak tahu mana rukun fardu dan mana sunat. Allah tak tanya ustazah, Allah tanya suaminya. Sebab itu sebenarnya yang kena mengajar adalah suami. Tapi kalau kita tidak mampu, izinkan dia pergi menuntut ilmu. Adik-adik sekalian, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang Allah sayang, saya pernah terbaca di dalam surah Al-Baqarah bagi tahu Allah perintah Nabi Isa untuk dia bersyukur di atas nikmat yang Allah berikan kepada dia. Uzkur ni'mati allati an'amtu lagi. Dah senyap dah. Takut, segan kan? Malu kan? Ingatlah nikmat aku kepada kamu, dan ingatlah nikmat aku kepada ibumu. Ayat ni. Kita tengok ayat ni sikit dalam surah Maidah. Saya buka sekejap Allah berkata kepada Nabi Isa. Tahu Nabi Isa tak? Tahu Nabi Isa tak? Siapa ibu kepada Nabi Isa? Maryam alaihassalam. Siapa Maryam? Siapa Maryam? Ibu Nabi Isa. Siapa Isa? Anak Maryam. Siapa Maryam? Ibu Nabi Isa. Macam itulah kita, setakat itu je kan. Siapakah Maryam? Maryam adalah anak kepada Imran. Pernah dengar nama surah Ali Imran? Itulah ayahnya Maryam. Siapakah Ali Imran? Bapa Maryam. Siapakah Maryam? Anak perempuan kepada Imran. Imran pula isteri dia nama Hannah. Semuanya di mana ni? Di manakah mereka semua? Sejarahnya di mana? Di mana? Nibung tebal.
Awak cik. Di manakah mereka ini? Kejadian ini semua berlaku di Palestin. Di Palestin. Kisah ni semua berlaku di Palestin. Ali Imran ini adalah orang apa? Orang apa? Orang Bani Israel. Orang Bani Israel ni siapa? Awak banyak sangat soal ustazah, supaya kita tahu di mana sejarah Islam. Siapa orang Israel? Orang Israel ialah orang Israel. Orang Israel adalah umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Adik-adik tahu tak orang Israel ni asalnya mana? Tak tahu. Tuan-tuan yang mulia dirahmati Allah, Nabi kita, Nabi Muhammad, berasal daripada Nabi Ibrahim. Daripada Nabi Ibrahim kahwin dengan Siti Sarah, mula-mula tak ada anak. Kemudian kahwin dengan Siti Hajar, dapat anak tak? Dapat anak bernama Ismail. Dan lepas tu Hajar pun ada dapat anak mengandung. Tak lama lepas tu Siti Sarah pun mengandung. Akhirnya Siti Hajar anaknya nama Ismail, dan Siti Sarah anaknya nama Ishak. Dan daripada Ismail itulah lahirnya keturunan Arab, dan daripada Ishak itulah lahirnya keturunan Israel. Rupanya Arab dan Israel atuknya sama. Betul tak? Itu sejarah yang kita kena tahu ya adik-adik. Daripada Nabi Ishak lahir pula Nabi. Pandai. Bagus. Daripada Ishak lahirlah Nabi Yaqub alias Israel. Di situlah bermulanya ya bani Israil اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين واتقوا يوما. Dah senyap. Jangan campur ayat lain Alhamdulillah, seronok ni budak depan ni tahfiz ni. Alhamdulillah. Okey, di situlah keturunan Bani Israel. Baik adik-adik yang mulia dirahmati Allah, ni nak cerita pasal Imran. Imran dan isterinya adalah di antara orang-orang Bani Israel yang sangat soleh. Soleh ni artinya baik. Kalau tak soleh artinya dia suka bunuh Nabi. Itu penyakit orang Bani Israel. Asal ada Nabi, dia pakai nak bunuh. Tak apa, bunuhlah, asal lagi keluarlah Nabi baru. Bunuh hari ni, 2 hari keluar Nabi baru. Bunuh hari ni, tak paling lama pun seminggu keluar Nabi baru. Jadi ibu-ibu yang mulia dirahmati Allah, jadi Ali Imran ni orang-orang yang soleh. Lama tunggu anak tapi tak dapat. Maka tak putus asa lah, berdoa dan berdoa. Akhirnya di hujung usia dia berdoa, ibu-ibu, dia berdoa, dia minta anak lelaki. Untuk apa dia berdoa minta jadi anak lelaki? Supaya anaknya ini menjadi seorang yang berkhidmat di dalam Masjidil Aqsa. Ibu-ibu yang mulia, cita-cita Imran alaihissalam minta dapat anak supaya anak itu berkhidmat di dalam Masjidil Aqsa. Berapa ramai orang di sini nak anak dan cita-citakan anak itu menjadi orang yang berkhidmat untuk agama. Itu cita-cita Imran alaihissalam. Mengandung dia dah niat dah, anak ni nanti aku akan jadikan dia sebagai orang yang khadimul Aqsa. Khadim Al-Aqsa. Ya Allah, cita-cita nak jadi anak jadi khadim, ataupun kita dalam kurungan nak jadi siap masjid. Subhanallah. Dan akhirnya ibu-ibu, dia mengandungkan Maryam
alaihissalam. Aku minta anak perempuan, awak dapat anak lelaki. Allah beritahu, aku lebih tahu apa yang engkau tidak tahu. Subhanallah, kita tengok peristiwa ini ibu sekalian. Dan Maryam alaihissalam, nakkan dia jadi salihah, maka dia diletakkan di bawah penjagaan seorang nabi yang bernama Nabi Zakaria, kerana takut anak itu akan terpengaruh dengan unsur-unsur yang tidak baik. Tengok macam mana ibu sekalian, nak melahirkan seorang khalifah, jaga punya baik. Daripada Ali Imran tu keturunan tu dah baik. Sebab itu untuk melahirkan seorang khalifah yang mulia, persediaannya adalah 20 tahun sebelumnya. Hebat tu. Maksudnya apa? Persediaan untuk menjadi anak yang soleh perlu bersedia daripada mencari calon isteri dan calon suami. Rupa-rupanya dia minta anak lelaki, tapi Allah bagi dia anak perempuan, iaitu Maryam alaihissalam. Dan Maryam pun dipelihara oleh Nabi Zakaria, berkhidmat di dalam Masjidil Aqsa, beruzlah di dalam Masjidil Aqsa, beramal ibadah di dalam Masjidil Aqsa. Sampaikan bila Nabi Zakaria datang nak bawa makanan, dia kata, aku dah makan dah, dapat makanan, hidangan daripada langit, iaitu hidangan daripada Allah. Daripada mana kau dapat ni, wahai Maryam? Hebat sekali ibu-ibu yang mulia rahmati Allah. Rupanya Imran minta lahirkan seorang lelaki, tapi Allah lahirkan dia seorang perempuan. Rupa-rupanya Imran ada perancangan, tapi perancangan Allah lebih hebat daripada Maryam. Rahimnya Maryam, Allah ingin lahirkan seorang nabi yang bernama Nabi Isa. Sebab itu ibu-ibu, apa yang kita minta kalau tak dapat, jangan kecewa. Yang kita minta ikut rasa kita, tapi perancangan Allah lebih hebat. Aku nak macam ni, awak dapat macam tu, maka bersyukurlah. Sebab itu adik-adik yang dirahmati Allah, tuan-tuan yang Allah sayang, dalam Al-Quran bagi tahu, wahai Isa, bersyukurlah atas nikmatmu dan atas nikmat ibumu. Adik-adik yang mulia, berapa ramai hari ini yang sujud dan bersyukur kepada Allah kerana ada seorang ibu yang baik yang melahirkan kamu. Berapa ramai hari ini, ya Allah, terima kasih ya Allah, cik dapat tengok mak cik. Ada orang lahir tengok mak pun tak tahu, tak nampak, tak pernah tengok mak. Ini adalah di antara syukur yang belum disyukuri. Kakak-kakak sekalian, dan pernah belum buat sujud syukur? Ayah-ayah sekalian, terima kasih Allah, walaupun mak kita dah tak ada, terima kasih Allah, aku dilahirkan daripada seorang rahim, seorang wanita yang solehah. Terima kasih Allah. Sebab itu kena ucap terima kasih. Allah dah beritahu dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kalau kau hitung nikmat Allah, kau tidak akan mampu menghitungnya. Tapi adik-adik sekalian, Allah suruh kita hitung nikmat. Hitung nikmat macam mana? Ya Allah, terima kasih Allah, ni mata. Kena sebut apa yang kita nak ucap terima kasih. Alhamdulillah, ada mata walaupun pakai spek mata dekat lain, spek mata jauh lain. Lepas tu tertinggal, mana pergi tak tahu buat spek lain lagi. Alhamdulillah juga. Kan? Syukur ya Allah, aku ada mata ya Allah. Ada orang buta tak ada mata. Terima kasih ya Allah. Adik kena cakap terima kasih ya Allah, kau letakkan aku dalam madrasah ya Allah. Pernah tak bersyukur pada Allah? Ya Allah, terima kasih kau pilih aku duduk dalam madrasah. Budak-budak lain kat luar tak tahu macam mana, tapi adik bergelumang dengan Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Stop. Bila tak goyang, tak boleh baca lah. Nak goyang boleh, goyang balik. Alhamdulillahirabbil alamin. Dia mesti nak goyang juga. Terima kasih Allah, kau bagi aku tangan.
hitung nikmat Allah, kita tidak akan mampu menghitungnya. Sebab itu Allah letakkan rambut kita di tempat yang paling tinggi. Yang paling tinggi Allah letak rambut di kepala. Kepala ni mulia. Cuba letak kepala kita, orang tanya, awak ni bodoh ngepoi. Marah ke tak marah? Marah. Bila ni kata ni kepala Pak Hang, ni kepala Pak dia, pijak. Marah. Sebab kepala jangan main-main. Kepala jangan main-main. Marah. Sebab kepala. Dan Allah meletakkan rambut itu di tempat yang paling tinggi. Sebab apa? Cuba tengok. Rambut banyak ke tak banyak? Puak-puak jangan risaulah yang berkilat-kilat tu. Yang tu boleh kira tak ada. Itu tak termasuk dalam contoh ini. Kita takkan mampu nak hitung rambut. Kita tak mampu nak hitung rambut. Sebab banyak, betul tak? Macam itulah nikmat. Sebab itu Allah letak rambut yang paling tinggi. Tak boleh nak hitung nikmat. Walaupun kita tak mampu nak hitung nikmat, tapi kita kena sebut nikmat itu. Terima kasihlah ya Allah, Kau bagi cik isteri yang solehah. Walaupun asyik bebel rumah jadi mami jarum kat rumah. Bebel bising. Kalau ada remote, nak pakai remote, so diam off. Diam pun kalau boleh. Bersyukurlah pada Allah. Kakak-kakak, terima kasih Allah bagi aku suami yang soleh ya Allah. Tu terima kasih ke Allah. Nampak suami? Terima kasih nah abang nah. Terima kasih awak. Terima kasih kerana jadi suami. Cik. Berapa ramai yang boleh buat macam tu? Maksudnya cakap terima kasih kerana jadi suami saya. Yang suami terima kasih kerana jadi isteri saya. Awak ni bang, nak buang terbiak ke? Cakap terima kasih. Tak lah. Kalau awak tak jadi isteri cik, macam mana? Mungkin cik buat dosa. Terima kasih lah. Betul lah tu. Betul tak? Cakap terima kasih. Manusia kalau tidak berlatih cakap terima kasih kepada manusia, dia akan susah untuk cakap terima kasih kepada Allah. Sikit-sikit terima kasih. Terima kasih abang. Awak terima kasih apa? Ni beli sayur. Terima kasih abang. Nampak? Ni beli rojak. Terima kasih ni beli mi. Tak payah cik masak cakap terima kasih. Allah biasa je, tak apalah. Suami pun terima kasih awak. Ni duk masak ni. Dah bukan cik masak dah 40 tahun ke? Rupanya 40 tahun tak pernah cakap terima kasih kat isteri. Terima kasih kenapa bang? Terima kasih sebab awak masak untuk saya. Terima kasih awak mengisi perut saya. Cia. Jadi ibu yang mulia menangis kakak tu. Sebab apa? Ya Allah, tak pernah suami cakap terima kasih. Hari ni dia cakap terima kasih. Alhamdulillah. Bangganya lah, subhanallah. Ni ibu-ibu, kakak-kakak sekalian yang dirahmati Allah. Tu pasal terima kasih kepada Allah. Terima kasih kepada suami. Tak apa. Okey, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang Allah sayang. Saya cakap tak mana tadi? Cia. Okey. Isteri terima kasih pada suami, suami terima kasih pada isteri. Ada sekali tu saya pergi sambut orang bersalin. Saya kalau ada masa, saya akan pergi, bukan saya jadi doktor, taklah. Saya duduk sebelah menyebuk. Sambut orang bersalin lah, duduk sebelah. Sebab doktor tu kawan saya. Dah sambut bersalin, dah lahir. Suami senyum. Alhamdulillah, anak jadi. Lepas tu saya tanya suami dia, abang dah cakap terima kasih kat kakak. Terima kasih buat apa? Terima kasih kenapa? Kenapa? Kata Allahu Akbar, yang lahir ini zuriat abang. Apalah salahnya cakap terima kasih? Saya tahu dia sakit. Apalah salahnya cakap terima kasih? Terima kasih ya, lahirkan anak abang, zuriat abang. Terima kasih ya, yang sakit awak, yang senyum abang.
Yang keluar darah awak, yang senyum abang. Sebab tu abang cakap terima kasih. Isteri yang sakit tu pun lega rasa. Masya Allah. Jadi sebab itu ibu yang mulia yang dirahmati Allah. Dan hari ini topik kita pasal ibu. Sebab itu Allah perintahkan Nabi Isa alaihissalam supaya ingat nikmat apa yang Allah bagi kepada Nabi Isa. Nabi Isa banyak mukjizat. Di antaranya dia bolehkan hidup orang yang mati. Dan dia boleh wa'ukmihul ab. Ingat tak ayat tu? Tak ingat? Dia boleh hidupkan orang mati. Dia boleh sihatkan orang yang sopak. Sebab apa? Nabi Isa ni kehebatan dia pada tangan dia. Nabi Sulaiman kehebatan dia pada cincinnya dengan izin Allah. Nabi Isa 2 tangan kalau bercantum, maka orang yang buta boleh celik. 2 tangan dia bila bercantum, maka orang yang sopak boleh sihat. Sebab itu Nabi Isa alaihissalam bila orang tangkap dia salib tangan dia. Sebab tak bagi tangannya bercantum. Itu di antara nikmat-nikmat Nabi Isa alaihissalam. Ibu-ibu, adik-adik sekalian. Dan Allah beritahu kepada Nabi Isa, ingat apa nikmat yang Allah berikan kepada ibumu. Kepada ibumu Maryam alaihissalam. Adik-adik yang dirahmati Allah, yang Allah sayang. Sebab itu ramai orang terlupa untuk berterima kasih kepada Allah kerana dilahirkan oleh seorang ibu yang solehah. Hatta ibu tu buat salah sekalipun, kita tetap kena bercakap terima kasih. Kerana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada seorang sahabat tu dia gendong mak dia sakit, dia gendong mak dia gila-gila, jaga mak dia, cuci najis dia, habis-habisan dia khidmat kepada mak. Kemudian dia tanya Nabi, ya Rasulullah, aku dah buat ni lebih habis baik dah, aku gendong mak aku cuci najis dia. Adakah aku sudah membalas jasa ibuku? Maka jawab Nabi, apa yang kau dah buat ini pun belum mampu untuk membalas jasa ibu. Adik-adik sebab itu menggembirakan hati ibu, hati ayah itu adalah satu perintah Allah. Kalau kita tengok ibu-ibu sekalian, dunia ni berpusing. Berpusing macam mana? Dulu masa kecil-kecil, mak kita akan suapkan kita makan, betul tak? Semualah yang dah tua ni pun mak jaga juga dulu. Hebat macam mana pun, kita ni lahir daripada seorang ibu. Nak bukti ke? Cuba rasa ada pusat ke tak ada pusat? Siapa tak ada pusat tu alien. Siapa ada pusat bermaksud dia lahir daripada seorang ibu. Kenapa pusat tu? Sebab tali pusat kita bergantung dengan uri. Uri tu melekat pada rahimnya ibu. Sebab itu sebenarnya bila tengok pusat, ingatlah ibu. Berapa ramai orang tengok pusat ingat mak. Ada ke ingat mak? Okey, saya nak cerita macam ni. Masa kita kecil, mak bagi makan, betul tak? Anak dia main-main, lari-lari, dia kejar makanannya, Allah main, Allah suap. Nanti bila dah besar, mak dia tak larat, mak dia terbaring. Hari tu tangan mak suapkan kita. Akan tiba suatu hari nanti, tangan kita pula akan suapkan mak makan. Mak makan, mak. Akan sampai masanya mak pun cakap macam mana? Maaflah, mak ni susahkan hang. Mak tak mau pun susahkan hang. Tak apalah mak, dulu mak suapkan cik, ni cik pula suapkan mak pula. Ni bagi yang ada mak lah. Okey, dulu siapa yang cucikan najis kita? Mak. Zaman dulu tak ada diapers, pakai lampik. Mak cuci, anak berak. Cakap macam tu je senang. Tapi mak boleh cium anak dia.
Alah sayang mak pucuk berak. Alah pucuknya cium. Anak dia buang najis tapi mak boleh cium. Berapa ramai kalau mak buang najis, ayah dia buang najis tapi anak boleh cium. Alah mak berak dah. Alah pucuk-pucuk sayang-sayang cium. Boleh ke? Ada ke? Paling kurang pun masuk bilik, ya Allah orang tua ni berak pula dah. Awak besoknya makan betul ke apa? Itu biasa. Luar biasa. Yang luar biasa bila anak tak ada rasa apa untuk cuci najis mak. Bersihkan mak dia. Alah pakai pampers mana? Pakai pampers. Letak bedak dah. Bedakkan mak. Sebab dulu mak dia bedakkan dia. Sudah tiba masa sekarang tangan kita pula buat untuk mak. Sebab itu Allah nak tengok. Ni adik-adik, dulu kalau kita sakit, kalau mak yang bekerja sanggup cuti tau. Anak sakit, apa? Teng. Sanggup tu ambil cuti. Bekerja pergi hantar anak pergi klinik. Sekarang bila mak sakit, mak buat apa mak? Mak demam dah 3 hari dah, tak demam dah bangun. Oh ya ke? Mak dah makan ubat dah? Dah makan tadi tapi dah terbang juga. Tak apa mak makan ubat dulu dah. Okey mak, saya ada meeting sana. Okey dah? Okey, bye. Itulah anak. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak 10 mak jaga biasa. Anak 10 dapat jaga anak itu, dapat jaga mak dan ayah, itu luar biasa. Itu luar biasa. Saya pernah jumpa seorang ditinggalkan di hadapan rumah Seri Kenangan. Tak payah cerita tempat tu di mana. Saya buat interview sebenarnya untuk dia. Makcik, macam mana makcik boleh duduk kat sini? Dia jawab apa? Dia berbeza kalau duduk pondok, beza. Yang duduk pondok tu daripada mak dia tak buat apa, lebih baik mak dia duduk pondok belajar, kan? Ini lain. Rupanya makcik tu tak sedar. Dalam keadaan tak sedar itu, anaknya hantar dia di hadapan rumah Seri Kenangan. Letak kat depan pagar je. Tahu-tahu makcik dah ada kat sini. Tak apalah nak, dia tak mau belah makcik. Tak apa, nasib baik ada tempat ni. Jadi ibu yang dikasihi Allah, kalau anak-anak tolak-tolak, kau lah jaga mak. Mak sakit, ayah sakit ni. Kau lah jaga. Aku sibuk lah. Kau lah jaga. Aku sibuk lah. Anak tolak-tolak jaga mak, itu biasa. Yang luar biasa bila anak berebut untuk jaga mak, nak jaga ayah. Bang, mak kat mahang kau? Berapa hari dah? 3 hari baru. Dah lah bang, cukup-cukup lah buat pahala. Cik tak bangun tahajud apa semua, bagilah cik pahala jaga mak pula. Sehari je lagi, lepas tu hang ambil dah. Sehari je tau, lebih-lebih cik tak bagi tau. Okey, ini luar biasa. Adik-adik nak jadi yang mana? Luar biasa. Anak balik asrama. Balik asrama, duduk rumah, duduk asrama dah penat. Bangun pukul 11, itu biasa. Bangun pukul 10, itu biasa. Hang ada bayar peluk sekolah madrasah tak ya? Baik ya, cik tahu lah. Bangun nak sarapan. Jap, dah subuh belum? Dah. Dia subuh sekejap, melompat masuk selimut balik Lepas tu sambung tidur sampai pukul 11. Lepas tu mak dia baik. Tu salahnya kita ibu-ibu. Tak apalah, dia nak exam. Anak belajar nak, nanti time makan turun lah. Ya mak, anak dia pun jadi raja kat atas, time makan basuh pinggan pun tak mau. Tak apa mak. Tak apa nak, mak basuh nak pergi belajar nak. Kita sedang dalam proses melahirkan tuan di dalam rumah. Anak cik duduk asrama, dia penat, biarlah dia tidur.
Itu biasa. Itu biasa. Yang luar biasa bila budak balik asrama bangun pagi buat sarapan. Mak bangun, mak, cik dah buat sarapan dah. Ya Allah, ya Tuhan ku terharu. Anak perempuan buat sarapan, anak lagi buat sarapan lagi terharu. Mak pun tengok sarapan, ya Allah, terharunya. Ayam Milo 3 in 1 dengan biskut check out. Mak minta maaf mak, ini saja yang mampu cik sediakan. Tak apa mak, tak apa nak, ini pun dah cukup dah haru dah ni. Mak kan macam mana, tak boleh makan nasi lemak kan? Ini luar biasa. Tak apa adik, mula-mula sikit-sikit berubah. Mula-mula bagi ayam Milo dan biskut. Balik lagi sekali, masak nasi pula nah. Tapi pastikan masak nasi jangan jadi bubuk lah. Ini luar biasa ibu-ibu. Kita takut dan kadang-kadang kita silap mendidik anak-anak. Ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, sebab itu kadang-kadang minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkanlah kami kalau kami silap mendidik anak kami, wahai Allah. Anak-anak nanti belajar pandai-pandai tau. Nanti besar boleh kerja besar. Kita mendidik anak belajar kerana mencari harta. Jangan malas belajar tau. Kalau malas belajar nanti kerja nak kerja apa? Dulu ada pencacar itik, sekarang tak ada dah. Tadi baru cerita pasal Tom. Kan? Kita silap mendidik anak. Belajar rajin-rajin, nanti boleh kerja besar, boleh dapat gaji besar. Kita telah mendidik anak mencari ilmu kerana mencari harta. Tengok tu. Tengok kapal terbang tu. Dia jumpa kawan-kawan dia. Kawan dia Union, bukan orang kat sini. Tengok kapal terbang tu, anak cik lah. Dia pilot. Asal lalu kapal terbang tu anak dia. Asal lalu anak terbang, kapal terbang, anak cik. Anak hari-hari lalu sini lah. Ini pun satu kesalahan. Bangga dengan anak. Anak cik ni kan, dia periksa dapat 5A tu dia. Anak cik ni kan, periksa dapat 6A tu dia. Kesilapan kita bangga dengan anak. Kesilapan kita juga mendidik anak mencari ilmu untuk mencari harta. Tukar. Nak belajar cari ilmu. Sebab bila ada ilmu, ilmu akan jaga kita. Anak belajar supaya tak jadi orang sombong. Sebab kalau cari ilmu, dia pelihara kita dari sombong. Kalau cari harta, takut-takut harta buat kita sombong. Itu cara didik yang sebenar. Sebab itu kadang-kadang kena mohon ampun pada Allah. Ya Allah, ampunkan kami kalau kami salah mendidik anak. Ya Allah, ampunkan kami wahai Allah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Sebab itu ramai orang yang pandai tapi tidak berakhlak. Ramai orang kereta dia besar tapi cakap dengan mak pak dia, Masya Allah. Wala taqul lahuma uff wala tanhamhuma. Lagi? Jangan kata pun. Jangan bantah cakap mereka. Ibu-ibu sekalian, kalau kita nilai balik, kalau harta ibu bapa, dia tak kisah pun anak pakai. Kereta mak tu juga kereta dia. Mak isi kereta penuh, bapa isi kereta penuh, balik dah kosong. Siapa pakai kereta cik? Abang. Awak tak isi minyak? Lupa. Mak tak marah. Sebab itu anak dia. Cuba satu hari nanti, bapa boleh ke suka-suka pakai kereta anak? Rumah kita, rumah mak, rumah ayah, rumah anak juga. Satu hari nanti bila anak ada rumah, adakah mak ayah dia boleh buat sesuka hati? Buka peti ais sesuka hati?
Beza tak? Rumah mak, anak boleh buat suka hati pak dia, memang rumah bapak dia. Rumah anak, mak bapak tak boleh buat sesuka hati, sebab itu bukan rumah pak dia, itu rumah anak dia. Ni, ini adalah kenyataan-kenyataan yang biasa. Baju ibu anak pakai, itu biasa. Ya Allah, dia pakai baju cek, bangga. Ya Allah, tengok tu pakai baju kita, dah muat dah baju kita. Ya Allah, tuan-tuan, nak cek dah besar. Mak boleh senyum, tapi anak pakai baju dia, dah lah baju baru beli online. Anak rembat, tapi mak tak marah. Cuba baju anak, boleh pakai ke mak sesuka hati? Memanglah Saza tak muat. Anak saiz S, mak dia XL, mana muat? Kan? Jadi ibu yang rahmati Allah, yang Allah sayang, ini yang kita takutkan. Kita takut bila anak kita pandai tapi tidak pandai beradab dan berakhlak. Ramai orang pandai, ramai juga yang ambil rasuah. Rupanya ilmu yang dia belajar tidak boleh membentuk takwa untuk dia. Ilmu yang dia belajar tidak boleh membentuk takwa. Kita suruh anak belajar untuk cari duit nanti, lepas ni jangan suruh anak belajar untuk cari duit. Belajar untuk cari ilmu dan untuk jadi orang yang berakhlak. Nak suruh anak cari duit, suruh dia berniaga, bukan suruh dia belajar. Sebab itu kata Sayyidina Ali, ilmu pusaka Nabi, tetapi harta pusaka Qarun dan Fir'aun. Ibu-ibu sekalian, kalau kita limpahkan anak dengan duit dan harta, anak nak minta apa dapat, anak nak beli apa dapat. Baru jalan masuk gear kata Petronas. Saya pun ada anak, faham. Nak apa nak? Nak apa nak? Beli. Asal Petronas singgah, asal Shell singgah. Lagi nak apa nak? Nak apa nak? Bila kita bagi anak dengan harta dan kemewahan, nanti bila dah tak ada harta, anak dah tak sayang kat kita. Mak, jangan duit mak. Mak tak ada duit. Sebab kita ajar anak untuk sayang kita dengan harta. Salah kita juga. Anak punya birthday buat besar-besar, buat kek sampai 3 tingkat. Sekarang ni tak pakai lilin, pakai beracun dong. Kita latih anak begitu. Boleh tanya, nak hadiah apa birthday kali ni? Nak hadiah apa? Anak boleh pilih nak hadiah apa. Anak boleh pilih nak hadiah apa. Ibu-ibu sekalian, birthday anak, cuba fikir. Ketika anak itu dilahirkan, air mata anak keluar, wek. Tapi si ibu air darahnya tumpah. Ketika anak menangis dilahirkan, dan ketika ayah seronok, ya Allah, Alhamdulillah nak azalkan aku. Ketika itu ibu sedang merengek kesakitan. Maka sebenarnya setiap hari lahir anak, siapakah yang patut diraikan? Tak salah nak raikan anak, tapi ajar anak. Ayah contohnya, nak hari ni birthday kau tau. Ya, kita nak hadiah. Sorry masa kau lahir, kau mana tahu yang sakit mak kau, jadi sampai dapat hadiah? Tahu tak apa. Junjung. Rupanya setiap kali birthday anak, bapa keluar dengan anak cari hadiah untuk ibunya.
Ini tak ada pun perintah ulama, tak ada dalam hadis, tak ada. Ni saja dia cakap. Sebab kadang-kadang kita ni sudah melampau. Belon satu rumah sampai tak nampak jalan. Belon banyak. Sini belon, situ belon. Jadi anak tahu dah. Okey, birthday tahun ni nak minta tu, birthday tahun depan dah nak minta ni. Kita melahirkan anak yang ingin sesuatu, ikut suka dia nak minta apa, suka hati dia nak minta apa, dan dia dapat. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah. Sebab itu kadang-kadang kena mohon ampun pada Allah kalau kita salah dalam mendidik anak-anak kita. Ibu-ibu yang mulia, tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang dikasihi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu kadang-kadang bila saya pergi umrah, bila saya melihat seorang anak bawa mak dia umrah yang duduk atas kerusi roda, saya menangis. Sedih bukan sebab apa, sebab terfikir dulu masa anak dia kecil duduk dalam stroller, bawa pergi zoo. Penang ada zoo ke? Penang tak ada zoo. Bawa pergi makan persembah. Bawa pergi jalan, pergi dekat mall, bawa anak. Oh, sebab apa? Sebab ibu itu ingin menggembirakan hati anaknya. Ayah tu nak gembirakan hati anak dia. Tolak dengan gembira. Adakah satu hari nanti bila ayah sudah tidak boleh bangun, ibu sudah tak boleh bangun, adakah anak tolak dengan gembira? Tolak anak bawa pergi zoo kat KL. Nah, itu gajah macam mahang kan? Oh. Gurau, takkan tak boleh gurau, kan? Sebab dia nak gembirakan hati anaknya. Jom cuti sekolah nak pergi mana? Nak pergi jalan mana? Apa yang mak ayah tak buat untuk gembirakan hati anak? Dan adakah satu hari nanti anak berusaha untuk gembirakan hati mak? Sebab itu ibu-ibu, adab anak kepada ibu bapa, di antaranya bila ibu dan ayah sudah meninggal. Mak ayah dah meninggal, baru tahu, baru nak tanya ustaz, ayah saya dah tak ada, mak dah tak ada, saya nak buat apa lagi nak balas jasa dia? Cari kawan dia, cari saudara dia, pergi ziarah. Jadi kalau mak ayah masih hidup, tanya mak nak pergi ziarah siapa? Mak nak pergi jumpa Rinian kawan mak. Mak gembira pergi jumpa kawan mak. Oh, cik suka bawa. Sebab itu yang menggembirakan hati mak dia. Kalau mak dah tak ada pun, ulama suruh cari kawan mak, kawan ayah untuk beradab dengan ibu bapa. Tengok. Alangkah baiknya kalau mak ayah masih hidup dan kita gembirakan dia ketika dia masih hidup. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, anak bawa anak jalan. Anak bawa anak jalan itu biasa. Assalamualaikum mak. Salam. Hang kat mana ni? Cik kat Cameron Highland. Awak ambil sana. Dah Pulau Pinang banjir. Carilah tempat tinggi sikit. Oh, saja mak bawa anak-anak jalan, nak gembirakan hati anak. Oh ya ke? Dah sampai baru dia bagi tahu. Itu biasa. Mak doa lah dah. Rupanya dia hanya minta doa ibunya, tak apalah. Tapi berapa ramai yang ajak anak duduk, meh kita bincang sikit, cuti sekolah ni hang nak pergi mana? Dengan syarat kena bawa nenek, kena bawa tok. Sebab apa ya? Sebab nak gembirakan hati tok. Anak tengok je, oh ayah saya bawa mak dia jalan, nanti kalau aku dah tua kena bawa mak aku jalan pula. Apa yang tuan-tuan buat, itulah contoh tauladannya. Bila nak tengok ayah jaga
pak mertua dia. Faham tak ayah jaga pak mertua? Kita suami isteri. Kadang-kadang orang salah faham. Orang lelaki kena jaga mak bapak dia. Betul? Habis mak bapak perempuan ni macam mana? Itu cik tak tahu. Tugas cik jaga mak bapak cik saja. Mak bapak hang cik tak tahu. Ini salah faham. Ini salah faham. Tuan-tuan tahu tak? Mak mertua kita adalah, kalau orang lelaki jadi mak mertua, kalau yang perempuan dia dapat pak mertua, mereka itu menjadi ibu dan ayah mahramnya. Kalau berlaku perpisahan dengan suami isteri itu, walaupun dia dah berpisah, tapi pak mertua dengan mak mertua dia tetap menjadi ibu dan ayahnya. Boleh salah, tak boleh kahwin, haram. Jadi tak boleh cakap tugas saya jaga mak bapak saya je. Mak bapak kamu bukan tanggungjawab aku. Tidak. Seorang perempuan, dia ada mak dan ayah. Dia tak ada orang lain. Dia adik-beradik seorang, contoh nah. Dan dia berkahwin dengan suami dia. Sekarang ni mak tu, suami dia meninggal. Maksud dia isteri kita, ayah dia meninggal. Jadi tinggallah mak mertua seorang-seorang. Isteri kita adik-beradik seorang. Dia seorang aja. Siapakah yang bertanggungjawab menjaga ibu mertua itu? Jatuh kepada siapa? Pada anak perempuan dia ke? Kepada menantunya. Jangan main-main. Dan ramai cakap, saya menantu, saya tak, bukan tanggungjawab saya. Itu biasa. Ya? Tuan-tuan yang mulia dan rahmati Allah, yang Allah sayang. Ya? Kalau kita fikir balik-balik semula, masa kecil ibu akan dodoikan kita. Betul tak? Anak nak tidur dia dodoikan. Selawat lah. Zaman dulu, zaman Francis Capita, keluar lagu Francis Capita. Sekadar di pinggiran. Nyanyi nama tu. Tidurlah anakku sayang, ibu mahu sembahyang. Padahal pergi sembahyang, dia pergi tengok Hindustan. Ibu dodoikan anak. Suatu hari nanti mak pun nak didodoikan, ayah pun nak didodoikan. Mak duduk sini nah, mak duduk, cik baca Quran sebelah mak nah. Jangan tunggu mak mati baru nak baca Quran. Yasin. Tunggu mak mati ke baru nak baca Quran? Tak semestinya. Mak rehat anak duduk mengaji. Masya Allah. Itulah hadiah yang paling hebat. Baik, ibu-ibu yang dirahmati Allah, yang Allah sayang. Sebab itu dikatakan gugur jadi anak yang soleh. Dan dikata ulama lah, tak ada dalam hadis. Apabila anak itu tidak mendoakan ibu dan ayahnya dalam satu waktu solat. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli warhamhuma kama rabbayani saghira. Dan kau kasihanilah mereka sebagaimana mereka menyayangi aku waktu kecil. Kena doa tu. Kalau tak doa tu, markah untuk jadi anak soleh tu dah kurang dah. Lagi apa lagi tanggungjawab anak kepada ibu bapa? Mendoakan dia dan seterusnya menggembirakan ibu dan ayahnya. Yang ni dia subjektif. Tengok mak, tengok ayah. Ada mak tu dia suka kalau kita picit-picit dia. Ada orang macam ni. Ada mak tu dia tak suka kena urut. Tolonglah urut mak sah. Penatlah mak. Ni contoh. Rupanya Qurratul Ain. Qurratul Ain ni apa yang mak dia suka, apa yang ayah dia suka. Rupanya mak dia ni suka kalau dipicit-picit. Maka anak dia kena cari jalan macam mana nak bagi mak dia gembira. Ada orang tu, ada ayah tu pula, dia suka kalau diberi hadiah. Asyik-asyik bagi duit kat mak dia, asyik-asyik bagi duit kat mak dia. Kat aku tak bagi juga. Rupanya ayah nak duit juga. Okey, bagi. Gembirakan hati ayahnya. Rupanya ayah ni suka
beli baju kemeja. Ini masing-masing lain-lain. Oh, anak ni kena cari apa kesukaan ayah ni. Oh, ayah suka baju kemeja. Cari baju kemeja, belikan. Ayah suka tak? Ayah suka. Itu sudah faham pahala. Oh, mak dia pula suka apa? Mak dia suka beli tudung. Penyakit beli tudung. Asyik beli tudung je, tak pun beli telengkung. Tudung Khadijah dah ada, tudung Faridah dah ada, tudung Aminah dah ada. Tudung mana lagi? Telengkung mana lagi? Mak-mak ni telengkung mak. Ya Allah, seronoknya. Sebab mak dia suka beli telengkung. Maka cari apa kegemaran mak dia. Itu adalah salah satu ibadah. Ibadah menggembirakan hati ibu. Ada mak tu pula, dia suka beli slipper, beli kasut. Maka belikan kasut. Ini adalah contoh untuk menggembirakan hati ibu dan ayah. Ya? Ibu-ibu yang dikasihi yang Allah sayang. Hari itu saya menyaksikan sendiri bagaimana seorang ibu yang sakit, ya? Dan anak-anak bergaduh di hadapan mata. Mak dah sakit teruk dah, tapi anak dia cakap mak dia dah kena kanser dah tahap yang paling teruk dah. Mak dia kata lah, mak ni saja je. Sebenarnya dia boleh je bangun pergi kencing kat belakang tu. Saja je nak manja-manja dengan kita. Bangun mak. Berdosakah ibu-ibu? Berdosa. Ya? Orang macam ni bila mak dia dah meninggal baru dia tahu. Ya? Jadi adik-adik yang dirahmati Allah, yang Allah sayang, bagi sesiapa termasuk tuan-tuan dan ibu-ibu sekalian yang masih ada mak dan ayah, termasuk ibu mertua, berkhidmatlah kepada mereka. Isteri, kalau suami masih ada mak dan ayah, jangan jadi batu penghalang untuk suami kita berkhidmat kepada mereka. Suami, kalau isteri masih ada ibu dan ayah, jangan gunakan veto anda untuk menghalang isteri berkhidmat kepada ibu dan ayah. Ingat, satu hari nanti kita akan tua. Kita pun ada anak perempuan. Alangkah bahagianya kita kalau menantu kita sama-sama jaga kita. Ya Allah, menantu aku itulah yang bergia-gia jaga aku. Itu rezeki. Betul tak? Kalau kita jadi seorang isteri, jangan jadi batu penghalang kepada suami nak berkhidmat pada mak ayah dia. Tapi sebaliknya, ibu-ibulah yang menjadi pendorong untuk mereka berkhidmat. Abang tu, cik nak cakap sikit boleh ke? Oh dia, tak ada orang rasa rezeki kita sempit sikit lah bulan ni. Awal cik rasa lah ni, cik rasa kadang-kadang rasa cik bukan boleh pakai pun, tapi rasanya kali boleh pakai kot. Yalah, kenapa? Abang kan dah 3 bulan tak bagi mak duit. Ish, pandai-pandai kau ni. Mana 3 bulan, 6 bulan. Abang bagilah sikit bang, berkat rezeki bang. Nah, mak bagi nak? Bagi kat mak hang ke? Tak lama abang. Oh ya ke? InsyaAllah lah, insyaAllah. Balik rumah mak mertua. Ni saya cakap untuk orang perempuan lah. Balik rumah mak mertua, nak beli apa-apa ke bang, balik ni tak payah. Anak kita kecil seorang. Tu anak Kak Long ada 10. Biar dia nak beli ayam ke apa ke. Astaghfirullahaladzim abang. Kan rumah mak abang, Kak Long tu kan kakak abang. Yelah, anak kita seorang pula, kita nak keluar duit, dia lah yang kena keluar duit. Anak dia yang makan banyak. Astaghfirullahaladzim abang. Semayang dah lah malas, puasa sunat asyik buka. Sedekah lah bang. Bersedekah dengan anak beranak sendiri pun abang berkira bang. Ini rumah dia ni, ini rumah dia. Oh tu ke? Tak apalah bang. Abang kalau kedekut abang ni pakai duit cek ni. Pergi beli ayam 5 ekor. Isteri dia pula macam tu, tak tercabar ke suami? Dah simpan duit hang tu, pakai duit cek. Balik pula jumpa mak mertua kita. Abang bagi mak duit tak? Abang duit tak cocok. Duit dia ada kat bank, manjang duit tak ada dalam wallet. Bagi mak duit sikit. Duit abang tak ada. Abang ada minyak. Tak apa bang, abang pakai duit cek lah. Nah, bagi berapa bang?
200 je cik ada. Lagi 100. Nah bang, abang pakai dulu. Hutang tau, hutang. Okey. Hutang tapi tak apalah. Hutang pun hutang lah bang. Janji kita rangsang suami kita untuk buat kebaikan. Itu mak dia tau. Tapi kita bagi duit kita. Cik tak ada duit bang, tapi ni duit yang abang bagi dia belanja. Itu bang. Tapi tak apalah, abang takkan tak bagi mak apa-apa bang. Ya Allah, abang tak ingat ke masa abang masuk asrama, bang nak baldi lah, nak biskut lah, mak belikan bang. Asyik-asyik baldi pecah. Mak tak kisah pun, betul tak? Abang tak baik tau berkira dengan mak sendiri. Apa punya anak lah, saya doa lah jangan anak saya jadi macam suami cik ni. Suami kata dah cukup, jangan kutuk lebih-lebih saya. Begitu. Dan adalah lebih baik kalau suami tu, mak suami, isteri yang bagi duit tu. Tapi duit suami lah, ni contoh saja kan. Contoh. Kalau mak isteri, biar suami yang bagi. Kita nak up kita punya suami, nak up kita punya isteri. Ni duit bagi kat mak. Tu mak suami tu. Mak mertua kita lah. Mak, ni duit mak. Abang bagi. Pentingnya nampak tak kerjasama suami isteri dalam membahagiakan seorang ibu dan ayah. Ya? Mau okey ke? Macam tak setuju je. Subhanallah. Jadi ibu yang mulia dirahmati Allah, apa guna kita ada duit, simpan duit, tapi duit itu tidak boleh nak berkhidmat untuk ibu dan ayah kita. Tapi sekarang ni ramai yang dah sedar, hantar mak pergi umrah, hantar mak pergi haji. Alhamdulillah. Syukur banyak-banyak pada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bagi yang mampu. Bagi yang tak mampu, macam adik-adik ni yang baru nak belajar ni, simpan niat. Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah rezeki aku nanti rezeki yang bermanfaat untuk ibu dan ayahku, ya Allah. Mak ayah aku, ya Allah, tak berkira pun dengan aku, ya. Wahai Allah, aku nak apa dia bagi, susah payah aku bagi. Anak nak pergi belajar, mak berhutang. Ayah pun hutang ada. Ya? Tapi sebab kita dah latih anak cari ilmu bukan kerana duit, cari ilmu untuk lindung diri supaya menjadi seorang yang berakhlak mulia. Alhamdulillah. Jadi ibu yang dikasihi Allah, sebab itu teruskan berdoa. Di antara kadang-kadang ada yang bertanya pada saya, Ustazah, saya dah didik anak dengan baik, saya dah cuba sehabis baik, tapi tetap saya ada masalah dengan anak saya, Ustazah. Apa nak buat ibu-ibu? Jawapannya ialah jangan putus asa dalam berdoa. Terus doa, jangan putus asa. Ya Allah, anak aku ni nama dia, contohlah ni, Ali binti Muhammad, ya Allah, tak tahulah dia degil sangat, ya Allah. Mohon ya Allah kau lembutkan hati dia. Jangan putus asa berdoa. Kata Sayyidina Umar, aku tidak takut doaku ditolak, tapi aku takut aku berhenti berdoa. Ya Allah, ya Tuhanku, anakku nak hafal Quran, ya Allah. Kesian dia, ya Allah, baca banyak-banyak tapi tak ingat, ya Allah. Maka aku ampunkan dosa dia, ya Allah. Kau mudahkanlah dia untuk hafal Quran, ya Allah. Doa lah. Doa. Macam adik-adik semua, jangan putus asa. Susah dalam belajar itu biasa. Mana dia orang belajar senang hati goyang kaki? Boleh? Susah dalam belajar itu biasa. Kena ingat, kita hafal-hafal dapat pahala. Satu huruf dapat 10. Kita hafal-hafal tak dapat, satu huruf dapat 20. Faham tak? Faham tak? Alladhina yaqra'ul Qur'ana wa huwa mahirun bih. Orang yang baca Quran ma'as safaratin. Walladhina yaqra'ul Qur'ana wa huwa yatata'a bih. Masyaallah. Khairukum man ta'allama al-Quran. Masyaallah. Dia hafal hadis-hadis fadilat Al-Quran. Calon menantu. Boy suka. Yang sebelah ni calon pak mentua, bukan calon suami. Hang kena tahu.
Gurau. Ibu-ibu yang mulia, yang Allah sayang, ya. Sebab itu adik-adik yang dikasihi Allah, semua kita kena belajar. Adik-adik pun kena belajar cara uruskan jenazah. Lelaki ataupun perempuan kena belajar cara uruskan jenazah, supaya nanti jenazah ibu, jenazah ayah kita yang uruskan. Gosok tangan mak, arwah mak tu, tangan inilah yang bagi aku makan. Gosok muka mak, muka inilah yang senyum dekat aku dulu. Gosok rambut mak, gosok rambut ayah, gosok tangan ayah, berkedut tangan arwah ayah. Tangan inilah yang susah payah kerja cari rezeki untuk aku. Itu kalau anak yang mandikan, dia mandi dengan penuh rasa. Ini tangan mak, gosok, mandi, letak sabun, mandikan. Ya Allah, tangan inilah yang doa untuk aku. Ya Allah, ni dah tak ada siapa nak doa untuk aku. Ya Allah. Sebab itu tuan-tuan yang mulia, barang siapa yang ada mak dan ayah, carilah peluang untuk mencari doa-doa keramatnya. Ini kadang-kadang kita selesa. Anak nak makan apa? Anak nak KFC. Adik nak ayam, ayam nak KFC. Kentang nak kentang McDonald. Anak kita makan punya sedap, mak kita kat rumah makan apa tuan-tuan? Mak mana selera makan ayam? Memang dia tak selera makan ayam sebab dia sorang-sorang. Kita seronok gembirakan hati anak pergi jalan sana sini, mak kita menung sorang-sorang kat rumah. Ibu-ibu yang mulia dirahmati Allah, yang Allah sayang, berapa ramai ibu yang bangun tengah malam tahajud mendoakan anaknya supaya anaknya bersejahtera, supaya anaknya pandai. Dan berapa ramai anak yang bangun tahajud mendoakan ibu dan ayahnya. Ya Allah, sihatkan ibuku, sihatkan ayahku. Ibu-ibu yang mulia dirahmati Allah, kita masih belum terlambat. Bagi yang ada ibu dan ayah, bagi yang ada ibu mertua dan ayah mertua, mohon ampun pada Allah andainya kita pernah melakukan kesilapan pada ibu kita, pada ayah kita, pada ibu mertua kita, pada ayah mertua kita. Gosok muka ibu, inilah wajah yang tak pernah, yang pernah menangis kerana doakan aku. Inilah wajah, inilah mata, gosok mata, inilah mata yang menangis sebab aku buat perangai dulu. Inilah mata yang pernah menangis bila aku herdik dia. Inilah mata yang pernah menangis bila aku tengking dia. Inilah mata yang pernah menangis kerana mendoakan kebahagiaan aku. Gosok mulut mak, gosok mulut ayah. Inilah mulut yang selalu menasihati aku. Bangun subuh nak, bangun belajar nak, solat nak. Inilah mulut, sekali mulut ni dah tak boleh bercakap. Gosok kaki ayah. Inilah kaki yang pagi-pagi naik motor pergi kerja, mendedahkan diri pada bahaya. Kalau orang langgar jatuh, habis. Inilah kakinya yang naik motor hari-hari, yang susah payah cari rezeki untuk isteri dan anak-anaknya. Ni dah tak ada dah. Biasa dah tak ada baru sebut. Itulah manusia. Jadi apa tugas kita tuan-tuan, ibu-ibu yang mulia, adik-adik yang dikasihi Allah? Sebagai seorang ibu, sebagai seorang ayah, perlu selalu minta ampun pada Allah Subhanahu Wa Taala atas kesilapan kita dalam menjaga keluarga. Ya Allah, aku tak jaga isteri aku. Ya Allah, aku tak mampu nak ajar isteri aku agama. Ya Allah, aku mohon ampun. Ya Allah. Isteri kena minta ampun pada Allah, kena minta ampun pada suami.
Ya Allah, aku tak jadi lagi isteri yang sebaik-baiknya. Ya Allah, aku mohon ampun ya Allah. Ya Allah, maafkan aku salah mendidik anak-anakku ya Allah. Maafkan aku andai aku salah mendidik, wahai Allah. Kau berilah aku hidayah ya Allah, macam mana cara nak didik anak ni ya Allah. Minta ampun kepada Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, jangan kerana dosa aku kau beri azab kepada anakku ya Allah. Kita takut ibu-ibu kerana dosa kita, anak kita kena. Minta ampun cepat dengan Allah. Mohon dengan Allah, ya Allah, kau ampunkanlah dosaku. Janganlah sebab dosa aku anak aku dapat bala ya Allah. InsyaAllah Allah tu penyayang orangnya ibu-ibu. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, yang Allah sayang, Allah itu suka bila kita minta. Adik-adik, Allah itu suka bila kita merayu. Ya Allah, aku tengah hafal Quran ya Allah. Aku nak gembirakan mak ya Allah. Aku nak pakaikan mahkota dekat dia kat syurga ya Allah. Kau mudahkanlah ya Allah. Aku susah sangat nak menghafal ni ya Allah, banyaknya ya Allah. Tapi aku hajat aku nak pakaikan mahkota pada ibu dan ayah aku ya Allah. Alladzina yaqra'ul Quran fa'albis walidayhi tajan yaumul akhir. Orang yang baca Quran, yang hafal Quran, dia akan pakaikan mahkota kepada ibu dan ayahnya di syurga nanti. Sila mak duduk mak, mempersilakan ibu dan ayahnya duduk di atas singgasana, lalu memakaikan ibu dan ayahnya mahkota di syurga nanti. Apakah balasan yang lebih baik daripada seorang anak melainkan mempersilakan ibu dan ayahnya untuk masuk syurga sambil memakaikan mereka mahkota? Doa adik-adik insya-Allah. Jadi baik tuan-tuan yang mulia, ibu-ibu yang dirahmati Allah, apa yang dapat saya simpulkan, dah habis masa? Dah. Apa yang saya dapat simpulkan, teruskan berdoa. Bagi yang ada masalah anak, usahakan dengan cara bersedekah dan niatkan untuk anak. Sesiapa yang ada masalah anak, berpuasalah dan niatkan untuk anak. Ya Allah, aku puasa ya Allah sebab aku nak doa aku diterima dan didengar oleh-Mu, wahai Allah. Allah Maha mendengar. Tapi mudah-mudahan dengan puasa kita tu Allah pandang dengan penuh kasihan. Kesiannya lah dia, tahan makan, tahan minum sebab nak doa untuk anak, supaya anaknya menjadi anak yang baik. Bersedekahlah, niatlah, niat baik-baik. InsyaAllah Allah itu Maha mendengar. Dan bagi siapa yang masih ada ibu dan ayah, banyakkan lagi khidmat kepada mereka. Masih belum terlambat lagi untuk kita khidmat. Tanya mak nak makan apa, adik-adik balik asrama, mak nak makan apa, mak nak minum. Saya belajar dengan seorang pensyarah Cina masa saya di UPM dulu. Cina. Dia kata setiap kali bila ayah dia masuk balik daripada kerja, dia akan hidangkan segelas air sejuk aja pun, air kosong. Ayah, ini air. Tak perlu minta. Ini minta pun 10 jam baru dapat. Tapi anak yang soleh-solehah, mak ayah tak minta, dah bawa air. Mak, air mak. Ayah, air ayah. InsyaAllah ibu-ibu yang mulia, mudah-mudahan anda, ibu-ibu sekalian, ayah-ayah sekalian, bukanlah orang yang menangis akibat akhlak anak-anaknya. Bukanlah orang yang menangis mengeluarkan air mata akibat anak-anaknya. Tapi tuan-tuan dan ibu-ibu adalah orang yang mengalirkan air mata kerana kebaikan budi bahasa anaknya, insya-Allah. Dengan itu saya mohon ampun dan maaf. Mudah-mudahan Allah memberi kita taufik dan hidayah pada hari ini, dan Allah pilih kita dan zuriat kita sebagaimana doa Nabi Ibrahim AS. Nabi Ibrahim doa untuk anaknya, untuk cucunya, untuk cicit-cicitnya. Jadi ibu-ibu, ayah-ayah sekalian, doa untuk ibu, doa untuk anak-anak, cicit-cicit dan zuriat-zuriat. Mudah-mudahan ada di antara zuriat kita Allah pilih sebagai alim ulama, Allah pilih sebagai soleh-solehah, sebagai hafiz-hafizah,
Amin ya rabbal alamin. InsyaAllah. Jadi insyaAllah mudah-mudahan semua diberi hidayah dan adik-adik dapat menghafal Quran dengan baik, dapat suami soleh. Amin. Nak amin ke tak? Nak amin ke tak? Amin lah. Dapat suami soleh yang handsome. Wih, kuatnya amin. Ni makcik ke siapa yang amin ni? Ya, insyaAllah. Dan moga Allah bagi kita kebahagiaan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya mohon ampun dan maaf andainya sepanjang perkongsian saya ini ada tersalah cakap. Sila betulkan saya. Kepada yang cerdik pandai, betulkan saya andai kata saya tersilap. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.